Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dimuliakan seluruh barisan kepimpinan Masjid Al-Irsyad, yang dimuliakan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ibu-ibu semua sihat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah bagi nikmat sihat, dapat duduk pada pagi ini di dalam taman-taman syurga. Semoga berkekalan sehinggalah kita balik kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Ayat ini, tanyalah sesiapa pun, apapun agama dia, dia yakin, semua orang yakin adanya kematian. Bukan hanya agama Islam, agama lain kalau kita tanya pun mereka yakin akan adanya kematian. Summa ilaina turja'un. Kemudian kepada kami, kata Allah, kamu akan dikembalikan. Yang ayat kedua ni tak ramai orang yakin. Yang pertama tadi, apa agama pun yakin akan adanya kematian. Tetapi bila lepas mati, yang balik kepada Allah itu hanyalah orang mukmin sahaja yang yakin. Kita semua akan balik kepada Allah. Subhanallah. Hidup ni sekejap je.
Kalau ibu-ibu diberi pilihan untuk tambah umur, agak-agak umur berapa nak tambah? Nak lagi 100 tahun hidup. Yang 60 tahun ni pun nak bangun daripada rokok tak larat. Bangun daripada sujud pun seminggu baru siap. Agak-agak kalau Allah bagi nak tambah usia, sampai berapa nak hidup? Tak tahulah Ustaz. 100 tahun yang lalu kita tiada di sini, dan 100 tahun yang akan datang pun kita tiada di sini. Apabila kita tinggalkan dunia ni, orang lain akan ambil alih tempat kita. Hari ini ibu semua duduk di sini, esok-esok orang lain yang ganti. Ni. Sebab tu kita masa yang singkat ini kita ambil peluang untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sebab tu untung ibu-ibu yang menghabiskan masanya dalam keadaan mencari syurga. Sebab ulama kata sesiapa yang mencari ilmu, dia sedang mencari syurga. Tapi siapa yang cari kemaksiatan, mencari dosa, dia sedang mencari neraka. Maka pada pagi ini ibu-ibu semua dalam perjalanan nak menuju ke syurga. Moga-moga perjalanan tu sampailah, insya-Allah. Kita tak sampai destinasi lagi. Destinasi kita adalah syurga. Kalau banyak tempat singgah sana, singgah sini, sampai lupa destinasi kita syurga, itu yang ramai orang leka lalai. Dia nak balik kampung Terengganu contoh, nak balik Terengganu. Perjalanan nak pergi Terengganu tu macam-macam tempat dia singgah. Dia singgah RNR. Contoh RNR Gua Musang. Singgah tu lama ke sekejap? Ada kau orang singgah RNR, dia siap beli rumah kat situ, dia siap beranak pinak di situ, sampai lupa tujuan nak balik Terengganu? Tidak. Itulah kehidupan kita dah dunia ni. Ni baik. Kitab apa kita pakai pagi ni? Kitab bekalan nak pergi kerja, bekalan kebahagiaan, petunjuk jalan menuju syurga. Muka surat berapa ibu-ibu? Muka surat 16 ke 17? Perkara yang ke berapa? Iya, kita nak sepatutnya pagi ni kuliah kita tajuk perkara yang ke-7 ya. Baik. Ya, benar. Alhamdulillah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma pagi ni saya ingat, saya nak cerita sedikit tentang Isra wal Miraj. Sebab ialah nak tunggu ibu-ibu datang kuliah maghrib saya malam esok, tak datang. Jadi saya cerita pagi ni lah. Pagi ni untuk ibu-ibu, malam esok untuk bapa-bapa pula. Ya. Sebab kita sudah berada di hujung-hujung bulan Rajab. Di bulan Rajab ada satu peristiwa yang agung yang namanya Isra wal Mi'raj. Kita duduk bulan Rajab ni tuan-tuan ibu-ibu, menandakan akan datangnya bulan Ramadan. Sebab itulah kita dengar dah imam baca doa minta berkat Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hafal tak hafal? Hafal. Senang je doa tu. Jom saya baca, semua ikut. Allahumma barik lana fima razaqana. Tengok. Ikut lagi.
Ikut je lah. Iyalah. Tu doa makan awal sangat tu. Orang nak makan maghrib nanti. Doa yang kita nak baca tu memanglah depan bunyinya sama. Yang belakang tu pusing sikit lah. Bunyinya Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Di bulan Rajab ada peristiwa yang besar, namanya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dalam saya nak cerita Isra' wal Mi'raj, kalau ibu-ibu nak buat nota, nak nampak gambaran, pagi ni kita bahagikan kepada 3 bahagian. Cerita ni 3 bahagian. Bahagian pertama sebelum Isra' wal Mi'raj. Tulis supaya nak buat nota, dia ada bahagian-bahagian. Bahagian kedua semasa Isra' wal Mi'raj. Bahagian ketiga selepas Isra' wal Mi'raj. Tak dapatlah Ustaz, laju sangat. Apa yang payahnya tuan-tuan? Sebelum, semasa, selepas, mudah. Sebelum, semasa, selepas. 3 bahagian tu kita cerita, habis kuliah kita balik makan nasi. Ni. Tapi ada yang puasa kan? Alhamdulillah, puasa, syukur pada Allah. Jadi kita fahamlah, kalau kita mula kuliah lagi 15 minit, ramai yang dah tertidur tu dia puasa lah tu. Ya, tapi janganlah tidur. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Sudah sahur ke semua? Sudah makan ke? Sarapan sudah? Ya, alhamdulillah. Samalah tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahagian pertama cerita apa dia ibu-ibu? Sebelum Isra' wal Mi'raj. Sebelum tu nak tahu, kita nak bagi tahu apakah Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj yang pertama merupakan mukjizat terbesar Rasulullah. Yang kedua, mukjizat terbesar Nabi yang pertama apa dia? Al-Quran, mukjizat terbesar Rasulullah. Mukjizat terbesar Nabi nombor 2, Isra' wal Mi'raj. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra' wal Mi'raj ini merupakan hadiah untuk memujuk hati Nabi yang sedang terluka. Hadiah untuk mengobati, memujuk hati Nabi yang sedang berduka, bersedih. Sebelum Nabi dapat Isra' wal Mi'raj, hati Nabi sedih sungguh dengan kehilangan 2 insan tersayang. Tu bahagian pertama, tulis je, sumbat je dalam bahagian pertama tu. Sebelum Isra' Mi'raj, poin pertama, kehilangan insan tersayang, Abu Talib dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sebelum Nabi dapat Isra' wal Mi'raj, Allah uji Nabi dengan macam-macam ujian. Yang pertama, meninggal dunia pak saudara Nabi namanya Abu Talib. Apa pentingkah Ustaz Abu Talib dalam hidup Rasulullah? Pentinglah tuan-tuan. Orang yang jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Abu Talib ini bapa saudara Nabi. Dia merupakan presiden besar di kota Mekah. Bila sebut presiden, bila sebut Perdana Menteri, maka Abu Talib lah yang membela Nabi selama ni. Sampaikan tak ada siapa berani bunuh Rasulullah ketika mana Abu Talib hidup. Tapi bila semenjak Abu Talib meninggal dunia, orang dah berani nak bunuh Nabi, nak pukul Nabi, sampaikan Nabi terpaksa hijrah keluar daripada kota Mekah.
Nabi sedih tak meninggal Abu Talib? Sedih. Kalau sedih meninggal orang tersayang itu biasa. Saya, ibu-ibu akan lalui satu keadaan yang kita akan hilang orang yang tersayang. Ibu-ibu dah rasa dah hilang ibu dan bapa. Saya belum lagi. Kesedihan itu semua orang kena lalui. Tetapi yang Nabi lagi sedih bila mana dapat tahu pakciknya ni, pak saudara Nabi Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam. Cuba bayangkan, orang yang paling ibu-ibu sayang meninggal dunia dalam keadaan dia murtad. Sedih sebab apa? Dekat syurga tak boleh jumpa, sebab mati tidak Islam. Ini yang sedih. Nabi pujuk pakcik, tolong mengucap pakcik. Pakcik sebut La ilaha illallah. Pakcik sebut itu saja, selebihnya saya akan berhujah depan Allah. Sebut tu je lah. Tengah pujuk-pujuk pakcik dia, masuk tetamu yang tak diundang, geng-geng Abu Jahal. Abu Jahal datang duduk sebelah Abu Talib. Dia kacau suasana. Kalaulah pada waktu itu hanya ada Nabi dan Abu Talib, insya-Allah Nabi boleh pujuk Abu Talib. Tapi tengah pujuk-pujuk pakcik tolong masuk Islam, masuk geng Abu Jahal. Abu Talib, takkan kau nak tinggalkan agama nenek moyang kita? Dah jadi main tarik tali. Nabi pujuk, Abu Jahal pujuk, Nabi pujuk, Abu Jahal pujuk. Lah apa kata Abu Jahal, kata Abu Talib, wahai anak saudaraku Muhammad, kalau fikir nak sejukkan hati kau, boleh je pakcik ikut kau, tapi maaflah pakcik kekal dengan pendirian, dengan agama lama pakcik. Bila dia sebut macam tu je, terus meninggal. Tu Nabi sedih. Sedih orang meninggal tersayang biasa, tapi sedih dapat tahu kita tak boleh jumpa dalam syurga, itu luar biasa. Selang 3 bulan isteri Nabi meninggal dunia. Ni ringkaslah, cerita ringkas, sebab saya dah cerita dah kisah ni pada ibu-ibu semua. Saya tak boleh cerita lebih-lebih, kan saya pula tak tahan nanti. Ni mata Allah Subhanahu Wa Taala meninggal isteri. Mata Allah Subhanahu Wa Taala, isteri ni baik. Ketika Khadijah hidup, Nabi tak kahwin lain. Inilah hujah yang ibu-ibu semua pakai. Abang nak kahwin lain, tengok Nabi. Sayyidina Khadijah ketika hidup mana kahwin lain? Betul tak? Ni mata Allah Subhanahu Wa Taala. Suami pula dia pandai menjawab, itu Khadijah, awak taklah macam Khadijah. Awak semayang pun lambat. Ni mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu-ibu pun jawablah balik, abang pun taklah macam Nabi. Sunnah kahwin jangan ikut. Abang pun subuh tak bangun. Pula tuan-tuan, dah bergaduh pagi tu. Tu kita lah. Kita ni masing-masing ada kekurangan. Maka itulah peristiwa sebelum Isra' Mi'raj. Allah ambil insan tersayang meninggal dunia. Kemudian Allah suruh Nabi pergi mana? Hijrah ke Taif. Sebelum Isra' Mi'raj 3 peristiwa berlaku. Abu Talib meninggal, isteri Nabi meninggal, pergi ke Taif. Di Taif semua orang tahu Nabi tak disambut dengan baik. Orang baling batu kepada Rasulullah, orang lempar Nabi ke kanan lempar ke kiri. Orang belah kiri tumbuk Nabi, tercampak belah kanan. Tumbuk belah kanan, tercampak belah kiri. Orang tendang Nabi, Nabi jatuh tersungkur. Bila Nabi jatuh, semua angkat Nabi, dirikan Rasulullah. Sebab mereka tak boleh pukul Nabi dalam keadaan Nabi baring. Sebab kabilah Taif bagi syarat, kalau nak pukul Muhammad boleh, tetapi jangan sampai mati. Kalau Muhammad mati, nanti kita kena berurusan dengan kabilah di Mekah. Sebab tu Nabi dipukul, satu kampung Taif pukul dia, Nabi tidak mati.
Ada baling batu, ada ambil batu hempuk atas kepala Rasulullah, sambil-sambil kaki Nabi berjalan keluar daripada kampung Taif sepanjang 10 kilometer. Keluar daripada kampung terhuyung hayat. Darah mengalir sampai ke kasut Rasulullah. Darah mengalir sampai bertakung di capal Nabi. Nabi tengok kampung Taif, Nabi menangis. Nabi angkat tangan, ya Allah, aku tak pandai lah, aku tak reti lah, aku lemah lah. Kepada siapa Engkau hantar aku ni, ya Allah? Adakah kepada orang yang memang nak hinakan aku? Kalaulah dengan cara aku dipukul, dihina macam ni menyebabkan Engkau redha kepadaku, aku terima, ya Allah. Ni kata Nabi. Dah ambil ayah Nabi, mak Nabi pun dah diambil, atuk Nabi Abdul Muttalib pun diambil, anak lelaki Nabi semua meninggal dunia usia yang kecil, muda. Sebab tu ibu-ibu susah nak jumpa kisah-kisah anak lelaki Nabi bantu dakwah ayah dia. Sebab anak lelaki Nabi meninggal. Yang kita dengar kisah anak perempuan, Fatimah, lagi siapa? Zainab. Datang ambil kain, lap wajah bapa dia. Anak lelaki Nabi mana? Meninggal. Dah ambil pakcik saya, ambil pula isteri, hantar pula di Taif. Di Taif pula kena pukul. Kalaulah semua ni, ya Allah, untuk beli redha Engkau, aku terima, ya Allah. Ni Nabi nak ajar kepada kita, nak jadi orang yang soleh, nak dekat dengan Allah bukannya mudah, mesti ada ujian. Kalau kita sangka, saya ustaz, semayang saya dah jaga, kuliah saya dah pergi, masjid saya dah pergi, kalau boleh saya tak mau diuji, itu satu silap besar. Nak jadi orang mukmin mesti kena ada ujian. Sampai kita saya imam kan, mana boleh dipelekeh, diuji. Mesti kena diuji. Untuk Allah angkat darjat kita duduk tempat yang tinggi. Bila Nabi dah sedih begitu ni, penduduk langit, para malaikat ni turun bawa tawaran untuk angkat gunung ganang, hancurkan kampung Taif. Nabi setuju ke tak setuju? Tak setuju. Nabi kata jangan. Sesungguhnya mereka tak tahu apa-apa. Aku yakin akan lahir zuriat mereka, orang yang akan ambil agama ni. Ni Nabi janji. Berkat doa Nabi, bila saya bawa jemaah-jemaah umrah pergi ziarah Taif, cantik Taif. Semua orang boleh ziarah Taif, tempatnya sejuk, gunung ganangnya kehijauan. Orang duk beli buah-buahan macam Cameron lah. Beli buah strawberry, buah anggur, macam-macam buah beli. Cuma tak ada buah kerem je. Kalau ada buah kerem, dengan buah-buah kerem kita beli. Aduh, di Taif. Bila sampai Taif, saya pesan pada jemaah, cuba tengok gunung ganang ni, cantik kan? Cantik. Ini semua berkat doa Rasulullah. Kalau tak rata ni kampung ni, kalau tak bana Taif ni hancur. Tapi berkat doa Nabi, ramai 100% orang Taif beriman kepada Allah. Bila balik daripada Taif itulah tuan-tuan, Allah tengok Rasulullah, Allah panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, kau tengok kekasih aku tu Muhammad, dia sudah letih, dia sudah penat, tubuhnya banyak sakit, keluarganya banyak sudah aku ambil. Wahai Jibril, kau panggil dia Muhammad. Allah bagi Nabi Isra wal Mi'raj. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak didik kepada kita sabar. Ibu-ibu kalau diuji sabar. Kerana di sebalik kesabaran Allah nak bagi hadiah. Isra wal Mi'raj adalah hadiah untuk memujuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berduka. Itu bahagian pertama cerita sebelum Isra wal Mi'raj.
Pergi bahagian kedua. Dah cantik kan nota tu, tersusun kan. Bahagian kedua cerita apa ya? Semasa Isra wal Mi'raj. Allah sebut di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Tulis di nota tu, surah Al-Isra ayat nombor 1. Nanti balik buka Quran, tulis ayat Quran tu. Belajar-belajar, tulis salin balik ayat Quran. Ni Isra, surah Al-Isra ayat nombor 1. Allah sebut, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Allah kata, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari. Jadi Isra wal Mi'raj berlaku pada malam hari. Satu malam malaikat Jibril, bila Nabi balik daripada Taif lah, luka masih ada, sakit kehilangan tersayang masih lagi terbuku di hati. Malam tu Jibril alaihissalam bawa Nabi pergi ke telaga Zamzam. Maka dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia belah buat apa? Cuci hati Nabi. Bukan makna kata hati Nabi ni kotor sampai kena cuci, tapi memang simbolik cuci, penyucian jiwa. Mata Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam hati manusia ini ada satu ruang untuk dimasuki oleh syaitan. Dan ruang di hati Nabi itu sudah dikunci. Memang sampai bila-bila tidak akan dapat didekati oleh syaitan. Tapi hati kita ni ada. Ibu-ibu tak payahlah pergi hospital. Bagi tahu doktor-doktor, tolong belah jantung saya, paru-paru saya. Saya ada Zam-Zam, Ustaz Adri bawa balik daripada Mekah. Ni tolong basuh. Tak payah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Ialah itu simbolik untuk apa dia ibu-ibu? Nak dapat perintah solat, sebelum solat kena buat apa? Ambil wudu. Penyucian jiwa dahulu. Sebab tu kita ambil wudu bukan hanya bersih pada anggota, hati kita pun turut dibersihkan. Itu yang masuk semayang, dia dapat khusyuk. Ada orang berwuduk juga, tapi masuk semayang, masuk solat, dia tak khusyuk. Sebab hatinya fikir benda lain. Angkat takbir Allahu Akbar, dia baru teringat, oi, aku tengah goreng ikan. Mana-mana dia pergi semayang, dia letak ikan goreng, tengah goreng ikan. Memang tak khusyuk lah tuan-tuan. Ni. Baik. Dah cuci jantung Rasulullah, maka Nabi didatangkan seekor binatang tunggangan. Nabi nak naik Isra wal Mi'raj, Nabi naik satu binatang. Binatang tunggangan ini binatang syurga. Apa nama binatang tunggangan Nabi? Apa namanya? Buraq. Kena ada qa belakangnya tu. Kalau tak jadi buruk. Buraq. Cuba dengar, cuba sebut. Buruk macam ayam pula bunyinya. Kok ya. Buraq. Asal perkataan daripada barqun. Barqun bermakna kilat. Barqun, buraq bermakna kilat. Sebab buraq ini dia bergerak sepantas kilat. Kelajuan kilat. Kita ambil kelajuan cahaya lah. Berapa laju cahaya? Tak tahu lah Ustaz. Sampai pukul 10 Ustaz berhenti sudah. Ni. Baik. Kita buat sikit kajian lah ya ibu-ibu. Matematik sikit lah ya. Kelajuan cahaya 300,000 per kilometer per saat.
300,000 kilometer per saat. Tulis 300 km per saat. Mana kata kalau ibu-ibu sebut satu, kira satu, dia dah berdesuk berapa kilometer? 300,000 kilometer. Jauh tak 300,000 kilometer? Jauh. Daripada sini nak ke kampung saya, Terengganu, baru dalam 3 ke 400 kilometer. Bukan ratus ribu, ratus saja. Jauh. Baik, itu kelajuan cahaya per saat. Yang Nabi nak pergi ni ke mana? Daripada minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jarak al-haram ke al-aqsa hanyalah 1,500 kilometer. Itu jarak. Tulis Mekah ke Al-Aqsa hanyalah 1,500 kilometer. Saja ni seronok sebenarnya. Kalau tengok betul-betul dia seronok. Jadi jaraknya 1,500 kilometer. Kalaulah borak bergerak 1 saat saja dah terlajak 300,000 kilometer per saat. Mana kata daripada Al-Haram nak pergi Aqsa hanya 1,500 km. Berapa saat yang diperlukan untuk ke Al-Aqsa? Berapa saat? Sampai 1 saat tak? Tak sampai 1 saat. Kalau nak kira satu, dah terlajak 300 km, 300,000 km. Jadi nak pergi ni tak adalah sampai 300,000, cuma 1,500 km saja. Mana kata tak sampai sesaat. Laju sungguh. Daripada bumi nak pergi bulan, jaraknya 350,000 km. Sajalah bagi tahu, manalah tahu ibu-ibu merancang nak pergi bulan. Kalau nak pergi bulan, saya beritahu awal, jarak daripada sini ke bulan 350,000 kilometer. Itu jarak. Ada pula ibu-ibu tanya, Ustaz, boleh jamak tak Ustaz? Terlebih jamak adalah, jamak je lah, takut tak sampai je. Ni. Tak sampai je lah. Ni. Mana kata borok ni geraknya laju, berdesuk laju tu, subhanallah. Kalau ikut kajian saintifik, manusia bergerak selaju tu, tubuh kita ni tak boleh menampung. Tubuh kita akan hancur. Hancur, ibu-ibu. Contohlah saya bagi gambaran, ibu-ibu dengan Pak Haji nak pergi masjid. Pak Haji start motor, pom. Mak ibu-ibu pun nak baru satu langkah naik kat belakang, nak pakai helmet, Pak Haji dah pecuk motor prum ke depan. Agak-agak Mak Haji kat belakang tinggal mana? Dah ke belakang, dah jatuh atas lantai dah. Apatah lagi berdesuk kelajuan cahaya. Laju. Tubuh Nabi tak hancur masalahnya. Allah jaga tubuh Nabi sampai Al-Aqsa, tubuh Nabi sihat, elok. Ni saya bagi contoh, ibu-ibu ambil bantal. Ibu-ibu pegang hujung bantal tu, cuba hayunkan kuat-kuat. Apa jadi dengan bantal tu? Kapasnya dalam sudah hancur, terpisah kan? Jadi lembik kan? Begitulah tubuh manusia. Tapi Allah jaga Nabi sampai ke Aqsa, tubuh Nabi sihat. Okey, ibu-ibu pindahkan pemikiran ibu-ibu daripada supermarket, shopping tadi, pindah ke Al-Aqsa ya. Al-Aqsa. Sampailah ke Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Inilah masjid yang ketiga terbaik yang digalakkan dalam Islam untuk kita ziarah. Kalau ibu-ibu nak melancong, pelancongan umat Islam ni, selesaikan 3 tempat. Yang pertama, pergilah Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Solat di Masjidil Haram berapa pahala digandakan? 100,000. Solat di Masjid Nabawi 1,000.
Solat di Masjid Al-Aqsa 500. Pergi kan? InsyaAllah yakin Allah tidak pilih siapa yang mampu, tapi Allah pilih siapa yang mahu. Ramai dia mampu, tapi tak mahu, tak jadi juga. Baik. Sampai ke Masjid Al-Aqsa, Nabi buat apa? Nabi masuk masjid, Nabi solat Allahu Akbar. Tengah-tengah solat, sebelum solat tu Nabi sampai, Nabi tambat Nabi punya burak, ikat. Kalau tak ikat burak pun, burak tu tak lari lah. Tapi Nabi memang akhlak Nabi begitu, suka ikhtiar, tambat, ikat. Macam ibu-ibu lah naik motor pergi masjid, ibu-ibu tongkat tak motor tu. Ke ibu-ibu jenis sesandar sebelah masjid je motor tu. Ni dia buat macam basikal. Ni kita mesti tongkat patah kan. Sudah tongkat patah sandar tepi tiang je lah. Ni baik. Nabi masuk Masjid Al-Aqsa, Nabi solat Allahu Akbar. Tengah-tengah semayang, Nabi macam rasa ada jemaah yang ramai sedang ikut Nabi jadi makmum. Habis solat, Jibril bagi tahu yang ikut tadi, tahu tak siapa? Para rasul, para nabi ikut Nabi semayang. Jadi Nabi jadi imam, Nabi Muhammad jadi imam, makmum Nabi siapa? Para nabi. Sebab tu Nabi ada diberi gelaran Imamul Anbiya, imam kepada para nabi. Baik, Nabi Isra wal Mi'raj di dua cerita. Isra daripada Masjid Haram ke Baitul Maqdis, Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Itu bahagian dia. Baik, selesai bahagian yang bawah, pergi bahagian ke atas. Nabi pun naiklah ke langit. Nabi naik ke langit, Nabi tak naik burak dah. Burak tadi ditambat kat mana? Masjid Al-Aqsa. Daripada Aqsa nak naik ke Sidratul Muntaha, Jibril alaihissalam bawa Nabi, pimpin Nabi. Pimpin sampai ke atas. Bila naik sampai ke langit, Nabi tengok peta dunia di bawah ni. Dunia ni kecil ke besar? Kecil. Nak didik kepada Rasulullah, masalah dunia ini hanyalah kecil. Musuh-musuh yang baling batu tu, yang ejek tu, yang rasa dia besar, kita duduk tempat atas nampak dia bawah tu kecil je. Itu nak didik kepada kita. Kalau hati kita ada kebesaran Allah, kita akan nampak masalah dunia ni kecil. Ibu-ibu naik kapal terbang, naik terbang ke atas, pandang Kuala Lumpur. Kecil tak Kuala Lumpur ni? Kecil. Keretanya macam semut ke bawah tu. Dengar tak bunyi exhaust kereta? Tak dengar. Jadi kalau kita ni hati ada kebesaran Allah, tak dengarlah mengata mengumpat orang tu kecil lah semua dunia tu. Tak ada apa. Tapi kalau kita pergi dekat, nak masuk dengan masalah dunia, masuk dalam kereta, bunyilah exhaust motor sebagainya, orang membebel, semua boleh dengar. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bila Nabi naik ke langit, Nabi lalu alam para malaikat. Di langit sana Nabi kata, wallahi, di ruang langit sana tidak ada satu ruang pun melainkan penuh dengan para malaikat. Malaikat yang sedang ibadat. Nabi tengok ada malaikat yang sedang kiam-kiam sepanjang barisan. Ada malaikat yang rukuk, ada malaikat yang sujud panjang. Ada malaikat yang duduk antara dua sujud. Nabi tengok cantiknya ibadah para malaikat. Sebab tu Nabi tahu bagaimana cara solat yang paling cantik. Sebab Nabi sudah tengok. Sebab tu Nabi tahu cara qiyam yang paling cantik, cara rukuk yang cantik, sujud yang sempurna. Nabi tahu. Sebab Nabi sudah tengok. Sebab tu Nabi kata, solatlah kamu seperti mana kamu nampak aku solat. Tuan-tuan, Nabi suka ibadah semayang. Baik, cuma saya tak cerita semua, kita pendekkan sebab jam dah nak habis dah tu. Kita pendekkan. Cuma kita boleh rangkumkan peristiwa di alam sana. Nabi tengok
Antara topik yang Nabi diperlihatkan, contoh alam malaikat, jumpa Nabi demi Nabi, dibawa ziarah kehidupan akhirat, tentang syurga, tentang neraka, ahli syurga, ahli neraka, Nabi dibawa. Kemudian dibawa ke tempat yang tertinggi namanya Sidratul Muntaha. Lepas tu dapat perintah solat. Lepas tu balik. Dah selesai. Ceritanya panjang, cuma kita pendekkan jenis-jenis topiknya supaya nanti ustaz-ustaz yang ceramah dia boleh cerita. Nanti ibu cuma tambah je dekat nota tu. Pendekkan juga ustaz. Asyik-asyik pendek tak dapat apa. Balik-balik jadi pendek kami. Baik. Tak apa. Kita jelaskan sedikit. Baik ya. Naik tingkatan-tingkatan langit, Nabi jumpa Nabi demi Nabi. Nabi demi Nabi. Ni. Cuma tak sebutlah Nabi-Nabi apa. Panjang pula. Cuma ringkas saja. Boleh ringkas ya. Baik. Cuma saya nak sebut sampai tempat makam tertinggi namanya Sidratul Muntaha. Sudah melapasi 7 lapisan langit. Atas lagi, paling tinggi dah. Malaikat Jibril pun dah tak boleh ikut sampai Sidratul Muntaha, tak boleh ikut. Nabi seorang naik sampai ke Sidratul Muntaha. Nak naik Sidratul Muntaha, nak melangkah naik anak tangga ke Sidratul Muntaha, Nabi buka selipar Rasulullah. Nabi buka capal Nabi. Bila Nabi buka capal, sebab Nabi ni memang akhlak Nabi begitu. Tempat yang mulia tak pakai selipar, buka selipar. Kita nak masuk masjid, ibu-ibu pakai selipar tak? Buka kan? Nabi dah biasa, Nabi pun buka selipar. Tengah nak buka selipar tu, Allah tegur Nabi, wahai Muhammad, pakai selipar tu, pakai capal, tak apa, naik je lah Sidratul Muntaha. Nak sebut selipar Nabi ni mulia. Selipar Nabi ni mulia sampai ke Allah muliakan, layak naik ke Sidratul Muntaha. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa nak ambil wahyu di Bukit Tursina, atas dunia lah, nak naik Bukit Tursina, Allah tegur Nabi Musa, wahai Musa, buka selipar kamu, kerana kamu sudah berada di lembah yang mulia di Bukit Tursina. Nabi Musa buka selipar. Tapi Nabi Muhammad bukan tempat di dunia ni, di atas sana melepasi langit ke-7. Allah suruh Nabi pakai selipar Nabi. Mulia tak capal Nabi ni? Mulia. Ibu-ibu tulis nota situ, capal. Bawah capal tu ada poin-poin saya nak sebut. Kenapa capal Nabi ini mulia? Kerana capal inilah yang sudah menakung darah Nabi ketika mana di Taif. Selipar ni lah yang pada waktu itu ibu-ibu tak ada pun untuk mengelap darah Nabi, menakung darah Rasulullah. Tapi selipar ni menakung darah Nabi. Selipar inilah yang ikut Nabi berdakwah rumah ke rumah, kemah ke kemah. Kata sahabat Nabi Munid Al-Azdi radhiyallahu an, sahabat Nabi berdiri di Jabal Abi Qubais, belakang Bukit Safa, lagi tinggi. Sekarang ni dah jadi hotel istana kan. Munid Al-Azdi berdiri di Jabal Abi Qubais. Munid tengok Nabi Muhammad di musim haji ni, Nabi pergi kemah ke kemah. Musim haji orang pacak kemah. Zaman tu clock tower tak ada lagi, pacak kemah-kemah. Nabi pergi kemah ke kemah bukan nak jual barang, untuk pujuk orang masuk Islam. Kata sahabat, aku tengok Nabi pergi kemah ke kemah hanya nak sampaikan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah kalimat Allah, baliklah kepada Allah, mengakulah tak ada Tuhan melainkan Allah, kamu pasti akan berjaya. Orang balas apa kepada Nabi? Wa minhum man tafala fi wajhi. Orang ludah wajah Nabi. Diludah wajah Rasulullah. Ibu-ibu kalau kena ludah wajah apa cerita? Oh, naik angin kita, selak lengan ni. Oh, kau cek pasang aku. Ni.
Marah kita, tapi Nabi saman, jangan tak saman. Itu kita. Ni. Saman malu tuan-tuan. Tapi Nabi kena ludah. Sapu Elio. Nabi pergi kemah yang lain. Pak Haji, tolong Pak Haji ucap kalimah Allah. Baliklah pada Allah. Masuklah Islam. Apa orang balas pada Nabi? Wa minhum man asa alaihi turab. Orang ambil pasir. Kau nak jadi baik ya? Kau nak apa? Nak pujuk aku masuk Islam je? Ambil pasir, letak atas kepala Nabi. Tabur atas kepala Nabi. Nabi pun senyum, duduk, sapu pasir, pergi kemah yang lain. Ni Nabi usianya sudah 40 lebih, 50-an dah. Kalau kita sensitif marah, Nabi pergi kemah yang lain pujuk. Nabi pergi kemah lain, kata sahabat Nabi, ada orang tarik tengkuk Nabi ni, campak Nabi keluar kemah. Nabi masuk kemah yang lain, Nabi tiba-tiba terguling-guling, tercampak keluar kemah. Ini Rasulullah. Selipar ni lah yang ikut Nabi ni. Itulah mulia selipar Rasulullah. Tapi hari ni kalau kita cerita pasal capal Nabi, ada orang tak suka cerita pasal capal. Orang marah kita pakai kopiah ada bentuk capal. Ada tak orang marah? Ada hari ni. Pelekehkan capal-capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan orang gelarkan kita geng capal. Geng selipar ni, ustaz Serban besar ni geng capal lah ni. Kalau saya diberi gelaran geng capal, tak apa, lagi saya suka. Sebab gelaran capal ini digunakan ke atas gelaran mahkota raja-raja Melayu kita. Itulah terhasilnya maksud daripada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda. Mari kita kaji sikit ya. Sebab ada orang dia tak faham. Ada orang ejek apa selipar-selipar, sedangkan Raja Melayu kita pakai gelaran tu, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda. Apa maksud Duli? Boleh buat nota. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda. Kita sebut satu-satu maksud dia, baru kita faham betapa Raja Melayu kita, ulama dahulu muliakan selipar Nabi saja. Baik, Duli bermaksud debu. Ni bahasa Melayu lama. Duli itu debu, habuk. Yang Maha Mulia merujuk kepada Allah, bukan kepada raja tu. Sebab tu ada orang salah faham, ustaz, boleh ke raja kita pakai Yang Maha Mulia? Bukankah Yang Maha Mulia ni hanya untuk Allah? Sebab dia tak faham. Yang Maha Mulia tu bukan merujuk kepada raja, merujuk kepada Allah. Raja yang mana? Duli. Duli tu apa? Habuk, debu. Duli Yang Maha Mulia habuk kepada Allah. Seri Paduka Baginda. Seri bermaksud cahaya, nur. Ibu-ibu pagi ni saya masuk wajahnya berseri-seri. Tengok, wajah ibu berseri-seri. Mana kata wajah dia ada nur. Tu bahasa Melayu tu. Seri bermakna nur, cahaya. Paduka tu apa? Paduka itu bahasa Melayu lama bermaksud capal, selipar. Paduka bermaksud capal, selipar, sandal. Baginda itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan baginda sultan tu. Jadi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda bermaksud habuk kepada Allah, cahaya selipar Nabi, baru letak nama raja-raja sekian. Nak tunjuk raja dahulu dia tawaduk, ilmu agamanya tinggi, dia muliakan Nabi Muhammad SAW. Nak bagi tahu, walaupun kita ni pangkat raja sekalipun, orang sembah, kita ni habuk je. Saya ni habuk kepada Allah.
Nak kata pangkat raja ni mulia, tak lebih mulia daripada selipar Nabi. Saya di bawah aja. Tengok. Itu makna kata selipar duka baginda. Tuan-tuan. Tapi hari ni lahir pula geng-geng sunat laser ni tuan-tuan. Ibu-ibu duk ejek. Apa capal bermakna dia sedang mengejek mahkota raja-raja Melayu. Ni. Apa punca mengejek? Ilmu pengetahuan tak ada. Bukan sekadar tak ada ilmu, tidak ada barakah ilmu. Ilmu ada tetapi tidak ada barakah. Kesannya apa dia? Tidak berakhlak. Ilmu tapi tidak ada akhlak. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan cantik tu. Ibu-ibu datang kuliah pagi ni dapat ilmu. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu selipar Nabi ni mulia. Maka Nabi di Sidratul Muntaha, sebelum balik Allah bagi Nabi hadiah. Apa hadiah Allah bagi untuk bekalan balik ke dunia? Berupa solat. Jadi solat ini adalah hadiah, bukannya beban. Kenapa Allah bagi Nabi hadiah solat? Sebab Allah tahu hadiah solat ni Nabi suka. Sebab tadi mula-mula Nabi naikkan, Nabi tengok ibadah para malaikat, Nabi tengok solat-solat para malaikat, Nabi suka. Allah tahu Nabi suka, maka Allah bagi Nabi hadiah berupa solat. Macam ibu-ibu lah. Ibu-ibu nak pergi rumah kawan tu, sebelum nak pergi rumah dia, lalu nak pergi rumah dia, di tepi-tepi ada jualan, ada kedai. Nak pergi rumah kawan depan tu, lalu satu laluan, satu jalan, nampak satu kedai. Dalam kedai tu ada baju yang kita suka. Lawa lah baju kebaya tu, cantik lah, nak lah. Tapi tak apalah, dalam mahal. Tak apalah, kita pergi rumah kawan tu dulu lah. Kita pun pergi rumah kawan tu, dah borak-borak dan mengetih, minum kopi sebagainya. Kita nak balik, sebelum balik kawan kata, jap, aku ada hadiah. Kawan tu bagi hadiah dalam beg. Kita pun tengok hadiah apa ni, susah aja buka-buka. Ini baju yang saya nampak kat kedai tadi. Memang saya suka pun. Ibu-ibu suka tak kalau dapat macam tu? Oh, suka. Allah bagi Nabi hadiah berupa solat. Awalnya Allah bagi hadiah ni banyak. Berapa solat Allah bagi? Berapa waktu? Awalnya Allah bagi lebih 50 waktu. Tetapi dengan nasihat daripada Nabi terdahulu, Nabi Musa AS, umat engkau tak mampu, maka minta kurang, jadilah 5 waktu. Itu pun 5 waktu ada orang tidak buat. Jadi ibadah solat ini adalah hadiah. Tapi ada orang Allah bagi dia hadiah, dia boleh kata, letaklah dulu nanti saya ambil. Ada orang macam tu. Allah bagi dia hadiah, dia boleh kata, letaklah dulu nanti saya ambil lah. Apa maksud? Allah bagi dia waktu asar, datang waktu asar, dia boleh kata, nanti ya, dekat maghrib saya sembahyang. Dekat maghrib ni saya ambil ya. Dah 10 minit sebelum maghrib baru sembahyang asar. Allah bagi dia hadiah solat, ambillah solat. Dia boleh kata, nanti ya, pukul 8 dia lalang naik kerja saya sembahyang. Bahkan ada orang Allah bagi dia hadiah, dia tak ambil. Malah tak apa, saya ada hadiah lagi bagus. Apa dia? Saya nak pergi kerja. Ada tak orang macam ni? Ada. Subhanallah. Kalau kita faham solat ini merupakan hadiah daripada Allah, kita ambil cepat-cepat. Tak adalah istilah namanya menangguh-nangguhkan solat, apatah lagi meninggalkan pemberian Allah. Subhanallah. Jadi selesai bahagian yang kedua. Bahagian ketiga, seminit je bahagian ketiga ni. Sambung ya. Bahagian ketiga apa dia? Selepas Isra' wal Mi'raj. Banyaklah tu dapat tu. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ni dengar ceramah, nak salin pun tak sempat dengar je. Pagi ni dapat bagi ruang untuk salin supaya nampak gambaran Isra' wal Mi'raj. Maka Nabi balik daripada Isra' wal Mi'raj. Baliknya pada waktu subuh. Bermakna perjalanan yang panjang tadi, daripada
Al-Haram pergi ke Baitul Maqdis yang jaraknya 1,500 km. Kalau ikutkan naik unta, ibu-ibu, perjalanan tu bulan naik unta. Zaman tu ada kapal terbang tak? Tak ada. Tapi Nabi boleh selesaikan hanya dalam satu malam. Inilah yang menyebabkan orang kafir gelak ketawa. Macam mana kau Muhammad? Benda ni berbulan-bulan kau kata satu malam, lepas tu naik langit pula. Orang ejek Rasulullah, yang kafir bertambah gelak, yang munafik ramai murtad, yang beriman bertambah iman bila dengar Isra wal Mi'raj. Apakah kunci yang Nabi boleh dapat buat satu masa yang singkat, dapat buat macam-macam perkara? Kuncinya letak daripada ayat barakna haulah. Allah berkati pada malam tu, Allah berkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya adalah berkat. Kalau Allah berkati hidup kita, sebulan Ramadan sempat nak habiskan Quran khatam. Kalau Allah berkati masa kita, sempat je sehari satu muka Quran, tapi hidup tak berkat, masa tak berkat, itu yang sibuk memanjang. Kalau hidup berkat, masa singkat, macam-macam benda boleh buat. Betul tak? Ni mata Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat tu penting. Nabi balik, Nabi duduk di depan Kaabah. Subuh hari Nabi duduk depan Kaabah, Nabi bersedih. Sedih duduk. Kenapa sedih? Bukankah Allah dah sejukkan hati dengan macam-macam hadiah Allah bagi? Kenapa Nabi sedih? Sebab Nabi boleh agak. Selepas Nabi cerita Isra wal Mi'raj kepada orang ramai, mesti akan jadi kecoh. Nabi boleh agak dah. Mesti ramai kecoh ni, mesti orang Islam yang rapuh iman murtad. Nabi boleh agak, sebab tu Nabi sedih. Tapi Allah perintah suruh cerita, terpaksa cerita. Tengah-tengah sedih pada subuh hari di Masjidil Haram, tengah-tengah sedih, tiba-tiba masuk seorang lelaki namanya Abu Jahal. Abu Jahal masuk. Pagi tu dia paling awal masuk masjid. Tengok tuan-tuan ibu-ibu, sejahat-jahat Abu Jahal pun subuhnya datang awal di masjid. Nabi orang pertama, Abu Jahal orang kedua datang masjid. Kita hari ni kalau subuh pun tak nampak kat masjid, tak tahulah. Abu Jahal awal datang masjid. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Jahal datang tanya Nabi, "Wahai Muhammad, kau kenapa sedih semacam? Ada berita apa-apa ke?" Saja dia tanya ni bukan prihatin, tetapi nak jadi bahan ketawa. Abu Jahal tanya, "Muhammad, engkau ada cerita menarik hari ni? Boleh aku viral kan?" Masalahnya Nabi cerita dekat Abu Jahal. Dalam sirah sebut Abu Jahal orang yang terawal dengar kisah Isra wal Mi'raj. Nabi cerita, ada cerita. Apa cerita? Malam tadi aku Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj, benda tu Isra Mi'raj. Dia bilang begitulah. Benda Isra Mi'raj tu. Nabi beritahu lah, aku daripada sini, daripada Kaabah Al-Haram ni ke Baitul Maqdis. Abu Jahal kata, kejap, kau pergi bila? Malam tadi. Malam tadi kau pergi sana Al-Maqdis tu. Yang jaraknya 1,500 km tu. Lepas tu subuh sampai sini dah. Abu Jahal kata, cantik Muhammad. Kisah ni menarik. Cantik tu. Apa kata Muhammad? Pagi ni kita buat ceramah perdana nak. Abu Jahal bagi cadangan. Pagi ni aku akan kumpul semua orang ramai. Pagi ni aku tolong kau buat dakwah lah. Kita buat ceramah perdana Isra wal Mi'raj. Cuma kita tak buat poster lah. Zaman tu tak ada printer. Contohlah ibu-ibu. Pagi tu Abu Jahal dia pergi berdakwah. Macam orang tabligh buat lah ibu-ibu. Ketuk rumah-rumah, pergi kemah-kemah, pergi lorong ke lorong. Oi, pagi ni ada kuliah subuh. Muhammad ada cerita menarik, marilah datang. Pagi tu ramai berkumpul depan Rasulullah. Ramai. Abu Jahal kata, tengok, ramai tak? Ramai. Macam subuh, macam Jumaat.
Program subuh macam Jumaat ramai sungguh, subhanallah. Abu Jahal kata, Muhammad, ni dah ramai ni, ceritalah. Yang tak ni tu, yang terbang-terbang ke langit tu, jangan ubah cerita pula cerita itu. Nabi, masalahnya Nabi cerita. Bila Nabi cerita, yang mendengar tepuk dahi. Sudah. Orang kafir gelak ke Rasulullah, ketawa. Apalah Muhammad ni, memang gila sungguh lah. Orang munafik ramai yang murtad, keluar Islam, ramai keluar Islam. Orang gelakkan Nabi Muhammad pagi itu, Abu Bakar dengan Umar tak ada di tempat itu. Datang, maka rombongan ni tuan-tuan mata Allah, mereka pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Ni pendek cerita, pendek dah ni, nak habis ni. Nak habis apa Ustaz? Apa dah? Ni mata Allah. Sebenarnya ada cerita lagi. Nabi kata, engkau tak percaya? Kejap lagi akan datang rombongan jemaah ini baru balik daripada Al-Aqsa. Cuma perjalanan mereka dah berbulan-bulan. Kebetulan pagi tu jemaah daripada Al-Aqsa sampai pagi tu. Macam mana Nabi tahu? Sebab Nabi naik ke langit, Nabi nampak rombongan ni. Ketika Nabi naik ke langit, Nabi nampak rombongan ni nak sampai dah ke Mekah. Sebab tu Nabi kata, kejap lagi sampai rombongan, mereka baru balik pada Al-Aqsa. Boleh tanya mereka, boleh uji. Uji macam mana? Mereka tanya jemaah ini, suruh tanya Nabi Muhammad tentang keadaan masjid. Wahai Muhammad, kalau betul kau pergi ke Baitul Maqdis, cuba kau cerita suasana masjid tersebut. Nabi cerita dengan detail, tiang-tiangnya berapa, masjidnya bentuk macam mana, apa warna. Betul lah. Mengikut apa Muhammad cerita ni, memang betul dia orang yang pergi ke masjid itu. Tanyalah lagi detail, tanya detail lagi. Dia punya ni kapet jenama apa kapet? Contohlah ibu-ibu. Dia tanya kapet jenama apa, kipas ada berapa, lampu ada berapa, catat organisasi siapa pengurusi, contoh. Bila tanya dengan detail, Nabi tak boleh nak bagi, sebab Nabi pergi bukan nak dok tengok design, Nabi pergi nak ambil wahyu. Bila Nabi dah mula tak nampak gambaran, Allah hadirkan gambaran Masjid Al-Aqsa depan mata Nabi. Nabi boleh tengok. Tanya soalan, Nabi boleh cerita dengan detail, dengan terperinci. Mereka pun kata, "Oi Muhammad, betul lah dia pergi Al-Aqsa. Sebab dia boleh cerita benda yang kami tak ingat pun kami boleh ingat. Kami percaya Muhammad kau pergi Al-Aqsa. Cuma yang bab satu malam tu, tak betul lah. Pula dah. Nak kebenaran tapi tak mau ambil hakikatnya. Tak percaya juga. Maka mereka pergi mengadu kepada sahabat Nabi namanya Abu Bakar. Ketuk pintu rumah Bakar. Abu Bakar pun keluar. Apa dia? Abu Bakar, pagi ni dah kecoh dah. Dah riuh kawan kaum Muhammad buat hal. Buat hal apa dia? Dia kata malam tadi dia pergi terbang ke langit, pergi Aqsa. Pagi ni sampai dah. Engkau percaya ke Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Lebih daripada tu lagi aku percaya. Kalaulah Muhammad kata bukit tu warna hitam, sedangkan aku nampak bukit tu warna kuning, aku akan membohongi mataku. Aku benarkan Nabi Muhammad, ya bukit tu warna hitam. Sampai tahap macam tu Abu Bakar membenarkan Rasulullah. Mereka berkata, kalau macam tu tak boleh pakai Abu Bakar ni, tanya orang lain lah. Tinggal Abu Bakar. Ada orang Islam, ibu-ibu yang ramai murtad, tapi ada orang Islam yang masih Islam tapi imannya sudah rapuh. Dia mula menguji Rasulullah. Dia kata, "Wahai Muhammad, macam ni lah, aku ni boleh tahan lagi ni. Kawan-kawan lain ramai dah murtad, aku ni masih Islam tapi boleh tahan lagi lah. Kalau kau boleh jawab soalan aku, maka kami percaya." Nabi kata, "Apa dia?" "Baik, sekarang ni aku nak Muhammad cuba engkau angkat kaki kanan." Nabi ikut tuan-tuan, Nabi pun angkat kaki kanan Nabi. "Baik Muhammad, lepas tu aku nak engkau angkat kaki kiri tanpa menjatuhkan yang kanan." Dia nak suruh Nabi buat apa? Nak suruh Nabi terapung. Dia nak suruh Nabi terapung. Nabi kata, kalau macam tu aku tak boleh buat. Kalau yang tu pun kau tak boleh buat, tak boleh nak terapung, macam mana kau kata kau terbang-terbang ke langit? Dia dah mula pakai logik akal. Kalau ibu-ibu boleh angkat ke kanan,
Angkat ke kiri tanpa menjatuhkan dua-dua. Kalau tengah duduk atas kursi ni boleh lah. Duduk sekarang pun boleh dah terapung tu. Ni. Maka bila dia guna logik akal, semua orang bertambah ketawa. Betul juga, engkau terapung yang tu pun tak boleh, macam mana kata terbang ke langit? Nabi kata apa dia? Kalau macam tu, jawapan dia ada pada Sayyidina Umar. Awak pergi tanya Umar. Disuruh kawan ni pergi jumpa Umar. Maka kawan ni satu rombongan pergi rumah Umar, ketuk pintu. Kawan Islam yang rapuh imannya pergi rumah Umar. Umar pun keluar. Oi Umar, pagi ni sudah kecoh, sudah viral di Facebook, di YouTube. Contohlah, kawan kau Muhammad dia buat hal. Apa halnya? Dia kata malam tadi dia terbang ke langit. Dia pergi Al-Aqsa. Satu malam, pagi tadi sampai dah. Lepas tu ramai orang ketawakan dia, orang tak percaya. Lepas tu aku pun tak percaya. Aku tanya Muhammad soalan. Aku suruh Muhammad angkat ke kanan, dia boleh. Angkat ke kiri, dia tak boleh buat terapung. Dia terapung pun tak boleh. Macam mana dia kata dia terbang? Umar kata, lepas tu apa dia? Lepas tu dia suruh tanya kau. Tanya aku. Untuk minta kebenaran, minta jawapan. Oh, kau datang nak jawapan? Ya. Kejap, aku ada jawapan dia. Umar kata, kau tunggu sekejap, aku ambil jawapan. Umar masuk rumah. Umar ambil dia punya pedang. Ni. Umar keluar rumah balik, keluarkan sarung pedang dia, terus pancung kepala kawan ni. Jatuh tergolek-golek kepala kawan ni. Itu jawapan dia. Ni jawapan dia. Zap, jatuh kepala. Jemaah-jemaah yang ikut rombongan tu semua terkejut. Wahai Umar, kenapa kau pancung kawan ni? Dia kan Islam. Dia cuma datang nakkan kebenaran. Apa kata Umar? Dia datang nak kebenaran, nak jawapan. Sedangkan Nabi Muhammad yang pergi sendiri, balik sendiri, Nabi sendiri yang cerita, dia tak nak percaya. Sekarang ni dia tanya aku yang tak pernah pergi, yang tak tahu apa cerita, dia nak percaya aku. Memang tak percayalah. Daripada dia murtad, elok aku pancung dia cepat-cepat, sekurang-kurangnya dia mati dalam Islam. Ni Omar, dia laju buat kerja dah, ibu-ibu. Mana syahidnya lah. Berdosa juga sebab dia mengingkari Rasulullah. Tapi sekurang-kurangnya dia mati dalam Islam. Sampai tahap macam tu Omar nak selamatkan dia, zak pancung. Daripada dia murtad macam orang lain, elok pancung awal-awal. Nak sebut keadaan pagi tu susah payah, getir. Maka ibu-ibu mata Allah, pengajaran daripada semua cerita yang kita sebutkan tadi apa dia? Habis dah ni, kita habis dah. Yang pertama, sabar di dalam menghadapi ujian. Kerana di sebalik kesabaran Allah nak bagi hadiah. Yang kedua, solat itu adalah hadiah yang Nabi tinggalkan untuk kita semua. Jagalah sungguh-sungguh hadiah yang Allah bagi ni. Jangan kita kata nantilah, letaklah dulu hadiah tu. Bahkan ada orang tak ambil pun hadiah yang Allah bagi. Tu. Yang ketiga, ibu-ibu, agama nak sampai kepada kita dengan susah payah. Agama ni mahal. Harga agama ni dibayar dengan darah Nabi bertakung ke kasut Rasulullah. Harga agama ni dibayar dengan batu hinggap di kepala Nabi. Harga agama ni dibayar dengan diambil keluarga Nabi. Inilah harga agama yang kita tak mampu nak bayar, yang kita tak mampu nak balas. Maka kita hargailah sungguh-sungguh perjuangan Nabi SAW. Ada peluang, marilah kita ibu-ibu banyakkan bersalawat kepada Rasulullah. Ada peluang, sampaikan selawat dan salam kepada Nabi SAW. Moga-moga di akhirat kita semua dapat bertemu dengan Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Maka itu saja yang boleh saya sampaikan kepada jemaah sekalian, cerita tentang Isra wal Mi'raj.
Moga-moga Allah terima kita semua insya-Allah, dan yang berhimpun pada pagi tengah hari ini dihimpunkan kembali oleh Allah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah azza wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.